وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم إني تبرأت من حولي وقوتي وعلمي ولجأت إلى حولك وقوتك وعلمك يا ذا القوة المتين. وبعد أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah, Maha Mengasihani, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ya Allah Tuhan kami, salawatlah sejahtera dan berkati ke atas penghulu kami Nabi Muhammad, keluarga baginda dan sahabat sekali. Tuhanku, lapangkanlah dadaku, permudahkan urusanku, bentangkanlah kata-kataku sehingga mereka memahaminya. Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku berlepas diri daripada pengakuan daya upayaku, kekuatanku dan ilmuku, dan aku bermohon kepadamu akan daya upayamu, kekuatanmu dan ilmu. كنا قد أنهينا في لقائنا الماضي أيها الإخوة الحديث 21 من الأربعين النووية. Kita telah menghabiskan pada pertemuan lepas hadis yang ke-21 daripada 40 hadis Imam Nawawi. واليوم مع الحديث 22 من هذه السلسلة المباركة. Dan pada hari ini insyaAllah kita akan membacakan hadis yang ke-22 daripada turutan hadis-hadis yang diberkati. حديث رواه الصحابي الجليل جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. Hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang agung bernama Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال. Bahawasanya terdapat seorang lelaki bertanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka baginda menjawab. لا السؤال الآن. سأله فقال. Bahawa seorang lelaki bertanyakan kepada Nabi SAW dengan berkata, أرأيت إذا صليت المكتوبات. adakah apabila engkau melihat aku telah menunaikan sembahyang fardu وصمت رمضان. dan aku telah berpuasa bulan Ramadan وأحللت الحلال. dan aku telah menghalalkan perkara yang halal وحرمت الحرام. dan aku telah mengharamkan perkara yang telah diharamkan ولم أزد على ذلك شيئا. dan aku tidak menambah sesuatu perkara daripada amalan tadi, أأدخل الجنة؟ adakah aku akan masuk dalam syurga? قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. Maka Nabi SAW menjawab, ya. هذا الحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dalam sahih beliau. طبعا هذا الحديث يعتبر من أهم كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان كلامه كله هاما، لكن هذا الحديث له خاصية يعني مكانة خاصة عند العلماء. Hadis yang dibacakan tadi di antara hadis-hadis yang penting daripada sabdaan Nabi SAW, dan dalam hadis tersebut terdapat pengkhususan yang dikhususkan daripada sabdaan baginda. أولا كعادتنا نترجم لراوي الحديث. Pertamanya kita seperti biasa akan menceritakan tentang perawi hadis. خصوصا إذا كان راوي الحديث بمنزلة سيدنا جابر رضي الله عنه. Terutamanya perawi seperti mana perawinya seperti mana kedudukan perawinya seperti Jabir bin Abdullah. جابر أيها الإخوة ابن عبد الله رضي الله عنهما هو وأبوه صحابيان. Jabir bin Abdullah, beliau dan bapaknya ini dua orang sahabat. وجابر يعتبر من كبار أصحاب النبي من الأنصار. الكبار ليس عمرا إنما قدرا وعلما ومنزلا. Dan Jabir bin Abdullah ini dikira sebagai sehebat-hebat sahabat Nabi SAW, bukan dari segi umur tetapi daripada segi kedudukan, ilmu dan juga amalan. فهو من الأنصار وليس من أهل مكة من المهاجرين. Dan beliau dari golongan Ansar, bukan dari golongan Muhajirin dari Mekah. هو من قبيلة الخزرج. Beliau daripada kabilah Khazraj. لأن أهل المدينة كانوا ينقسمون إلى 3 أقسام. Kerana dahulu penduduk Madinah terbahagi kepada 3 golongan. الأوس. Pertama Al-Aus, الخزرج. kedua Al-Khazraj, واليهود.
Dan ketiga golongan Yahudi. فالقبيلتان العظيمتان في يثرب هما الأوس والخزرج. Dan dua kabilah yang cukup hebat di kota Yathrib ketika itu ialah golongan Aus dan Khazraj. هذا الصحابي الجليل سيدنا جابر Dan sahabat Nabi yang bernama Jabir ini كان من علماء الصحابة adalah daripada kalangan ulama sahabat ومن فقهائهم dan daripada golongan fuqaha mereka. بل كان مفتيا من مفتي الصحابة. Bahkan seorang mufti daripada sahabat-sahabat Nabi. وكان إماما حافظا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. Juga seorang imam yang lagi menghafal hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. فهو يعتبر من المحدثين في الصحابة. Dan beliau diiktibarkan sebagai golongan muhaddisin dari kalangan para sahabat baginda. ومن أهل الاجتهاد في الصحابة. Dan daripada golongan yang boleh berijtihad daripada kalangan sahabat. ومن أهل الفقه في الصحابة. Dan daripada golongan ahli fiqh di kalangan sahabat. فجمع الرتب الثلاثة. Dan dia telah ataupun telah terhimpun tiga kedudukan pada diri beliau. وذلك لكثرة مجالسته لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Dia dapat kedudukan tersebut kerana beliau senantiasa dahulu duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk belajar. نعم. جابر بن عبد الله روى علما كثيرا عن النبي صلى الله عليه وسلم. Jabir dia telah meriwayatkan banyak ilmu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. أخذ أولا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مدة تقريبا 12 عاما. Beliau pada permulaannya telah duduk belajar dengan Nabi SAW selama 12 tahun. ثانيا أخذ عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. Kemudian beliau meneruskan pengajian dengan belajar pada Sayyidina Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali. وأخذ عن أبي عبيدة بن الجراح. Dan begitu juga beliau belajar dengan Abu Ubaidah bin Jarrah ومعاذ بن جبل. dan Mu'adz bin Jabal والزبير بن العوام. dan Zubair bin Awam وطائفة من الصحابة. dan sebahagian golongan dari kalangan sahabat. طبعا من نظر إلى أساتذته من الصحابة يجدهم أكبر منه سنا. Dan kalau kita tengok kebanyakan guru-guru beliau ialah mereka yang lebih tua daripada beliau. فأغلب أساتذته من الصحابة هم من السابقين إلى الإسلام من العشرة المبشرين بالجنة. Yang kebiasaannya mereka, yakni guru-guru beliau dari golongan yang mula-mula sekali masuk surga ataupun mereka yang tergolong dalam 10 orang yang masuk dalam surga dahulu. نعم. فأبو بكر وعمر عثمان علي الزبير أبو عبيدة هؤلاء من المبشرين بالجنة. Seperti Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Az-Zubair dan Abu Ubaidah, kesemua mereka. نعم. فهؤلاء هم أغلب أساتذتي وشيوخي ومعلمي سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنه. Jadi kebiasaan sahabat Nabi yang mula-mula sekali akan masuk surga ialah guru dari kalangan guru beliau, yakni Jabir. في المقابل تلاميذه كثر. Dan seterusnya beliau memiliki anak murid yang cukup ramai. بل إن تلاميذه كانوا من كبار التابعين. Dan kebiasaannya anak murid beliau daripada golongan para tabi'in yang besar-besar. وهذا يدل على غزارة علم سيدنا جابر بن عبد الله. Di sini menunjukkan bahawa beliau memiliki ilmu yang cukup banyak. نعم. من تلاميذه Di kalangan pelajarnya سيد التابعين في المدينة. penghulu para tabi'in di Madinah Munawwarah. اسمه Siapa tahu? من هو سيد التابعين في المدينة؟ Siapakah penghulu para tabi'in di Madinah Munawwarah? نعم. Silakan. Imam Malik. Imam Malik. لا، الإمام مالك من تابع التابعين وليس من التابعين. Imam Malik tabi' bagi tabi'in, pengikut bagi tabi'in. حتى نتكلم عن التابعين الذين أخذوا عن الصحابة. Kita bercerita tentang tabi'in yang pengikut sahabat. وكبار التابعين هم الذين أكثروا رواياتهم عن الصحابة. أما صغار التابعين رووا قليلا عن الصحابة لكن أغلب رواياتهم عن كبار التابعين. Golongan tabi'in yang berumur ataupun yang tua, kebiasaannya mereka meriwayatkan hadis daripada para sahabat. Adapun golongan muda-muda dari golongan tabi'in, mereka ni
jarang sangat yang meriwayatkan kepada sahabat Nabi. حين يقال سيد التابعين في المدينة هو سعيد بن المسيب. Apabila dikatakan penghulu bagi para tabi'in di Madinah ialah Sa'id bin Al-Musayyab. هو سيد التابعين. Beliau ialah penghulu bagi seluruh tabi'in di Madinah Munawwarah. نعم. وكذلك أخذ عنه سيد التابعين في مكة المكرمة عطاء بن أبي رباح. Begitu juga penghulu bagi tabi'in di Mekah Al-Mukarramah telah mengambil daripada Jabir iaitu Atha bin Ibnu Abi Rabah. عطاء بن أبي رباح. وأخذ عنه سيد التابعين في البصرة في العراق الإمام الحسن البصري. Begitu juga penghulu bagi tabi'in di Basrah Al-Imam Hasan Al-Basri. وأخذ عنه كذلك الإمام الحسن بن محمد بن الحنفية. محمد بن الحنفية ابن سيدنا علي من غير فاطمة. ولده الحسن كان من العلماء أخذ عن سيدنا جابر. Begitu juga Muhammad bin Hasan Al-Hanafiyah yang merupakan anak kepada Sayyidina Ali tapi bukan daripada isteri Sayyidina Fatimah, mengambil ilmu daripada Sayyidina Jabir juga. نعم. وأخذ عنه الإمام محمد الباقر. Begitu juga Al-Imam Muhammad Al-Baqir mengambil belajar dengan Jabir. وغيرهم أخذوا كثيرون من أخذوا من التابعين كبار التابعين عن سيدنا جابر بن عبد الله. Dan ramai lagi daripada sebesar-besar para tabi'in telah belajar dengan Jabir bin Abdullah. سيدنا جابر بن عبد الله غدا بعد ذلك مفتي المدينة المنورة. Dan Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu pernah menjawab jawatan sebagai mufti di Madinah Munawwarah. وعاش فترة جيدة من الزمن بعد وفاة سيدنا عبد الله بن عمر، وكان عبد الله هو المفتي، ثم بعد ذلك كان جابر بن عبد الله وكان المرجع في العلم في المدينة المنورة. Yang mana sebelum dia menduduki jawatan tersebut telah diduduki oleh Abdullah bin Umar. Apabila Abdullah bin Umar telah wafat, maka digantikan dengan Abdullah bin Jabir dan setelah beliau kemudian hidup beberapa tahun selepas itu. Syahida al-aqabata ma'a abihi Abdullah. Dan dia telah menyaksikan peristiwa malam Al-Aqabah bersama dengan bapanya. Wal maqsud bil aqabah hiya al-bai'ah allati bai'a fiha an-nuqaba من المدينة المنورة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. كان معه سيدنا عبد الله كان معه جابر ولده. Peristiwa malam Al-Aqabah iaitu perjanjian Al-Aqabah yang terjadi di antara pembesar-pembesar yang dikepalai oleh Nabi Muhammad SAW, dan ketika itu bersama hadir bapa Jabir Abdullah dan juga anaknya Jabir tadi. طبعا سيدنا عبد الله والد جابر استشهد يوم أحد. Dan bapa Jabir ini telah syahid pada hari peperangan Uhud. وكلمه الله تعالى كفاحا. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memanggil beliau ataupun menggelarkan dengan perkataan kifahan. ما معنى كفاح؟ Siapa tahu makna kifah? طيب خير. كفاحا يعني كلمه بدون حجاب. Jadi Allah Subhanahu wa taala bercakap dengan beliau tanpa hijab. وطلب عبد الله من ربه تبارك وتعالى أن يعيد إليه الروح ليرجع إلى الأرض ليخبر أهل الأرض بإكرام الله للشهداء وللمؤمنين. Dan Abdullah dari bapa Abdul Jabir telah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala apabila dia mati, rohnya dikembalikan ke bumi untuk dia memberitahu kepada penduduk ataupun memberitahu kepada syuhada-syuhada yang telah mati di bumi. فالله سبحانه وتعالى أخبره أنه لن يعود. Maka Allah Subhanahu wa taala pun mengkhabarkan kepada dia tidak akan kembali. لكن قال أخبره الله أنه سيتولى إعلام المؤمنين بذلك. Tapi dia akan dilantik sebagai pemberitahu kepada orang mukmin. فأنزل الله سبحانه وتعالى على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قرآنا. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat Quran ke atas Nabi Muhammad. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. Yang bermaksud jangan kamu menyangka bahawasanya orang yang mati di jalan Allah Subhanahu wa taala itu mereka mati. Tetapi sebenarnya mereka itu hidup dan mereka diberi rezeki. فرحين بما آتاهم الله من فضله.
Mereka itu gembira dengan apa yang Allah datangkan kepada mereka. ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم الذين لم يموتوا لم يستشهدوا. Dan mereka memberi berita gembira kepada orang yang tidak mendapat mati syahid. نعم. فهذه الآيات نزلت بسبب عبد الله أنه طلب من الله أن يعود إلى الدنيا ليخبر أهل الدنيا بما أعده الله من النعيم لأهل الشهادة وللمؤمنين الصادقين. Jadi ayat yang diturunkan tadi ke atas Nabi Muhammad ia sebenarnya menceritakan bagaimana ataupun apa yang telah dapat ataupun apa yang telah dimiliki oleh Abdullah bapa kepada Jabir tadi, yang mana dia tadi apabila dapat kesenangan mati syahid, dia nak kembali, dia minta kepada Allah nak kembali ke bumi untuk beritahu kepada orang-orang lain apa yang dia dapat. Jadi ayat tersebut diturunkan sebab permintaan bapa kepada Jabir tadi yang bernama Abdullah. نعم. والله أخبر أن الشهداء أحياء في قبورهم. Jadi Allah Subhanahu wa taala menceritakan kita bahawa orang-orang yang disyahid ini mereka hidup dalam kubur mereka. وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أخبر في الحديث أن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء وأجساد الشهداء. Dan Nabi SAW menceritakan kepada kita bahawasanya Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan bumi ini dia memakan batang tubuh para nabi dan juga orang-orang yang mati syahid. ولذلك في زمن معاوية بعد 60 عاما من غزوة أحد. Ada satu kisah bagaimana di zaman Muawiyah setelah mana 60 tahun berlakunya peperangan Uhud. أراد سيدنا معاوية أن يحفر ممرا للماء ليسقي أهل المدينة. Ketika itu Muawiyah dia sebagai pemerintah nak membuat saluran air untuk disalurkan kepada penduduk Madinah. وكان لابد أن تكون هذه العين عين الماء من أمام قبور شهداء أحد. Tapi tidak proses nak menggali ataupun nak membuat saluran air tadi terpaksa melalui di kubur para syuhada Uhud. فذهب جابر من أجل أن يخرج أباه وأن ينقل جسده إلى البقيع. Dan Jabir tadi dia tidak ingin mengeluarkan jasad bapa dia supaya dipindahkan ke pekuburan Baqi'. Naam. Falamma hafara qabr abihi Abdullah, apabila Jabir menggali kubur bapaknya, nazara ilaihi fawajadahu kama dufina yawma istushhid. Dia apabila menggali kubur bapaknya dan dia mendapati jasad bapak dia seperti mana hari pertama dikebumikan ataupun hari pertama dia mati syahid. Lam yataghayyar bihi syai'. Tak berubah langsung jenazah dia. Bal inna Hamzah kadhalik. Begitu juga Sayyidina Hamzah. Wajaduhu kadhalik kama dufin. Mereka dapati macam itu juga. Wa yaduhu ala juhrihi. Dan ada kesan dengan luka beliau. Balladhi hafara qabr naza'a yadahu. Jadi orang yang menggali kubur tadi cuba menanggalkan tangan dia. Fa kharaja ad-dam. Apabila dia cabutkan tangan dia begini, keluar darah. Syuhada ahya fi quburihim hum fi dhiyafati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang-orang yang mati syahid ini mereka hidup dalam kubur mereka sebagai tetamu Allah. Naam. Allah harrama 'ala al-ard an ta'kula ajsadahum kama harrama 'ala al-anbiya 'ala al-ard an ta'kula ajsad al-anbiya wal mursalin. Begitu juga bagaimana Allah SWT mengharamkan bumi memakan batang tubuh para nabi, begitu juga dengan para syuhada. Naam. Sayyidina Jabir bin Abdullah ghaza ma'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam 19 ghazwah. Sayyidina Jabir bin Abdullah telah menyertai peperangan bersama Nabi sebanyak 19 peperangan. Fasahih anna Jabir al-muttafaq alaih anna Jabir lam yahdhur ghazwat Uhud. Dan pada pendapat yang sahih sekali, Jabir tidak menghadiri peperangan Uhud. Limaza? Kerana apa? Lianna abahu alaihi ridwanullah, kerana bapa beliau khallafahu 'iwadan 'anhu 'ala akhawatihi al-banat. Telah memerintahkan beliau menjaga adik-beradik perempuan yang lain. فهذا اتفاق عند أهل العلم أن جابر لم يحضر لم يشهد غزوة أحد. Jadi para ulama telah bersepakat bahawasanya Jabir tidak menyertai peperangan Uhud. Lakin ikhtalafu hal hadara ghazwat Badr am la. Cuma mereka, yakni para ulama berselisih pendapat adakah Jabir menyertai peperangan Badar. Al-rajih 'inda ahli al-'ilm annahu lam yahdhur ghazwat Badr. Dan yang paling rajih, yakni yang paling tepat ialah beliau tidak menghadiri peperangan Badar. Lidzalika huwa qala
غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم 21 غزوة. Kerana itu beliau pernah menyebut bahawa Nabi SAW telah menyertai peperangan sebanyak 21 peperangan. شهدت منها 19 غزوة. Dan aku telah menghadiri bersama baginda, kata Jabir, sebanyak 19 peperangan. فقد حضر الخندق وما بعدها. Dan aku telah menyertai peperangan Khandaq dan peperangan yang selepas itu. وقد خرج في سريات كثيرة، سرايا كثيرة. السرية هي التي لا يخرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم. Dan beliau juga telah menyertai peperangan yang Nabi tidak menyertai. يقول سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. Berkata Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, استغفر لي رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة البعير 25 مرة. استغفر لي ليلة البعير 25 مرة. النبي قال اللهم اغفر لجابر، اللهم اغفر لجابر. استغفر لي. نعم، رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعيد. قال سيدنا جابر استغفر لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة البعير. الآن سأذكر ما معنى ليلة البعير 25 مرة. Kata Sayyidina Jabir telah beristighfar untuk aku pada malam Al-Ba'ir sebanyak sebanyak 25 kali. لماذا؟ Kerana apa? ما هي ليلة البعير؟ Apakah itu malam Al-Ba'ir? ليلة البعير، malam Al-Ba'ir, النبي كان راجعا من سفر وكان معه جابر. Yaitu Nabi pulang daripada bermusafir dan ketika itu bersama beliau bersama baginda Jabir. طبعا هذا السفر كان في غزوة صلى الله عليه وسلم. Yaitu pulang daripada bermusafir daripada peperangan. نعم. وكان سيدنا جابر فقيرا. Ketika itu Sayyidina Jabir hal keadaan beliau seorang yang fakir. وكانت معه دابة هزلاء مريضة لا تكاد تمشي جيدا. Dia ada Sayyidina Jabir, dia memiliki seekor tunggangan yang dah tua dan lemah. فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم هكذا. Maka Nabi ketika itu melihat keadaan binatang tersebut yang ditunggang oleh Jabir yang jalan lambat. أراد النبي أن يكرمه بمال من أجل أن يشتري دابة أخرى. Dan Nabi pun rasa ingin memberikan kepada beliau wang untuk dia beli binatang tunggangan yang baru. فقال يا جابر بعني هذا البعير. Jadi Nabi pun kata kat Jabir, juallah dekat aku tunggangan ini. والنبي ليس بحاجة للبعير. Dalam masa sama Nabi sebenarnya tidak memerlukan tunggangan tersebut. لكن في هذا الحديث وهذه القصة عبر كثيرة. Tapi dalam hadis dan kisah ini ada renungan yang boleh kita ambil. قال يا رسول الله ماذا تفعل به؟ Jadi tanya Jabir, ya Rasulullah, apa kau nak buat dengan tunggangan ini? قال بعنيه. Jadi Nabi kata, jual aja lah dekat aku. قال بعتك إياه. Jadi Jabir pun kata, baik, aku jual padamu wahai Rasulullah. فاتفق هو والنبي على مبلغ ما. Jadi Jabir dan Nabi telah bersepakat di atas harga tertentu. لكن سيدنا جابر قال أبيعك إياه بشرط. Jadi Jabir pun cuma meminta syarat أن يبقى لي الركوب عليه إلى أن نصل المدينة. dengan syarat supaya aku boleh menunggang, kata Jabir, tunggangan ini sehingga sampai ke Madinah. أخذ الفقهاء كلهم من هذا القول. النبي وافق طبعا أنه يجوز للإنسان أن يشتري من آخر سيارة أو بعيرا، لكن يشترط شرطا على أن يصل مثلا إلى بيته بها. فهذا الشرط جائز شرعا ليس محرما. Jadi Nabi pun setuju dan para fuqaha daripada kisah tersebut telah beristidlal ataupun telah mengambil dalil bahawasanya boleh kalau seseorang tadi apabila dia telah menjualkan kenderaan dia ataupun tunggangan dia kepada seseorang tadi, dia boleh mengambil syarat untuk menggunakan balik tunggangan tadi ataupun kenderaan dia balik ke rumah dia. العبرة الثانية في الحديث أن النبي وافق. Jadi renungan kedua yang kita boleh ambil daripada hadis tersebut ataupun kisah tersebut, Nabi bersetuju. وهذا من التسامح في البيع والشراء. Inilah sikap toleransi yang ada pada diri Nabi ketika mana jual beli berlaku.
على الإنسان حين يبيع ويشتري أن يكون لطيفا متسامحا. Jadi setiap orang sepatutnya apabila dia berniaga jual beli, dia perlu ada sifat toleransi. مثلا يبيع ثوبا ما Ataupun contohnya dia menjualkan pakaian. فمثلا ثمنه 91 رينجت. Contohnya harga dia RM29. يقول له هات 90 فقط خلاص. Jadi patutnya kita boleh bagi murah kat dia. Jual je RM9. 90 فقط خلاص رنت لا أريد. Jual RM9. هذه عادة أهل الشام. Jadi kata Syekh, inilah kebiasaan yang dilakukan oleh orang Syria. من أين جاءوا بها؟ Jadi mana datangnya cara amalan tersebut? من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيح. Daripada hadis Nabi yang sahih, دعا النبي بالرحمة للعبد الذي يبيع ويشتري. yaitu Nabi pernah Nabi mendoakan kepada orang yang menjual beli. قال النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله عبدا. Nabi berdoa telah merahmati oleh Allah akan seorang hamba عبدا سمحا إذا باع. yang bertoleransi ketika mana menjual, سمحا إذا اشترى. bertoleransi ketika mana membeli, سمحا إذا اقتضى من القضاء. bertoleransi ketika mana menunaikan sesuatu hajat. تسامح هذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك النبي رضي صلى الله عليه وسلم اشترى ورضي أن يبقى له البعير إلى أن يصل إلى المدينة. Jadi sikap bertoleransi ini ialah daripada sunnah Nabi SAW. Jadi Nabi melakukan sikap toleransi kepada Jabir, membenarkan Jabir menggunakan kenderaan tersebut, tunggangan tersebut supaya sampai pulang ke Madinah Munawwarah. والنبي أعطاه المال. يعني ينتظر النبي إلى المدينة المنورة وأعطاه المال صلى الله عليه وسلم. Jadi Nabi SAW bila dah berlaku jual beli tadi, terus bayarkan duit kepada Jabir. Bukan dia tunggu sampai Madinah baru bayar, tak ada. Dia bayar dulu. العجيب في رواية أخرى Yang ajaib di dalam riwayat lain menyebut أن النبي حين اشتراه apabila Nabi membeli kenderaan tersebut وضع يده عليه dan meletakkan tangan di atasnya, فذهب كل بأس ومرض موجود بهذا البعير. apabila Nabi telah membeli kenderaan tunggangan tersebut, baginda letakkan tangan baginda di atas tunggangan binatang tersebut. Ketika itu binatang tersebut terus jadi sihat, terus jadi kuat, terus jadi boleh berjalan dengan laju. فعاد بعيرا قويا. Apabila Jabir naik kenderaan itu pulang ke Madinah Munawwarah, Jabir naik seakan binatang itu binatang muda, kenderaan muda, tunggangan yang muda. Baik, dia pulang dengan laju. فلما وصل النبي إلى المدينة Apabila sampai Nabi ke Madinah, قال لجابر أبقي هذا المال معك. jadi Nabi pun pesan kepada Jabir, biarkan tunggangan ini dengan kau. ولك البعير. Nah, ولك البعير. dan Nabi pun memberikan tunggangan itu balik kepada Jabir. أعطاه البعير وأعطاه المال. Nabi bukan saja memberi tunggangan, bahkan bukan membeli saja tunggangan tersebut, bahkan dia bagi balik tunggangan tersebut kepada Jabir. في تلك الليلة Pada malam tersebut, دعا النبي صلى الله عليه وسلم واستغفر لسيدنا جابر 25 مرة. pada malam yang sama juga Nabi SAW berdoa untuk Jabir dan juga beristighfar untuk beliau sebanyak 25 kali. وهذا لمكانة سيدنا جابر في قلب النبي صلى الله عليه وسلم. Ini disebabkan kedudukan Jabir di dalam jiwa Nabi. قلنا أن جابر بن عبد الله كان من كبار المحدثين من الصحابة. Kita telah menceritakan bagaimana Jabir tadi seorang sahabat yang cukup hebat sebagai seorang muhaddis di kalangan sahabat. بلغت أحاديثه في مسند الإمام أحمد. Telah meriwayatkan oleh Jabir dalam sunan di dalam musnad Imam Ahmad. ما معنى المسند؟ Apa maksud kalimah musnad? الإمام أحمد له المسند معروف كتابه الكبير. Imam Ahmad dia memiliki musnad, kitab yang cukup besar. أتعلمون كم كان الإمام أحمد يحفظ كم حديث؟ Berapa banyakkah Imam Ahmad telah menghafal hadis? كان يحفظ ألف يعني مليون حديث. Beliau Imam Ahmad telah menghafal hadis sebanyak 1,000,000 hadis. ليس حفظ المتن فقط، Bukan hafal teks hadis saja, بالأسانيد إلى النبي. tapi dengan perawi-perawi sekali. ويعرف سبب كل حديث. Dan beliau mengetahui punca-punca hadis tadi diriwayatkan. ويعلم فقه كل حديث. Dan mengetahui fiqh ataupun pemahaman di sebalik hadis tersebut. ويعلم الحديث الصحيح من الضعيف.
dan beliau boleh membezakan di antara hadis yang sahih dan hadis yang dhaif. ويعلم رواة هذا الحديث رجال هذه الأحاديث كلها فلان ابن من ومن أين هو وأين توفي ومن تلاميذه ومن شيوخه. Sehingga kan beliau mengetahui setiap biografi perawi-perawi hadis tersebut, siapakah nama beliau, siapakah nama bapa beliau, siapakah keluarga beliau, siapakah guru beliau, siapakah anak murid beliau. لذلك كان إمام أهل السنة. Kerana itulah beliau telah menjadi imam bagi ahli sunnah. نعم. ورؤي رأى أحدهم النبي صلى الله عليه وسلم في المنام. Satu ketika ada seorang hamba telah melihat Nabi SAW dalam mimpi. فأمره النبي أن يبلغ أحمد بن حنبل السلام. Yaitu Nabi kirim salamkan kepada orang yang melihat bagi dia tadi supaya sampaikan salam kepada Imam Ahmad رضي الله عنه وأرضاه. طبعا مليون حديث النبي لم يقل مليون حديث، لكن من أين جاءت مليون حديث؟ Nabi SAW bagi tak bersabda sehingga sejuta hadis, tapi bagaimana boleh terjadi sampai sejuta hadis? نعم. اعتبر الإمام أحمد رضي الله عنه كل حديث له عدة أسانيد، كل إسناد هذا يعتبر حديث مع أن المتن واحد. Yaitu punca boleh terjadi sampai sejuta hadis, iaitu dengan terjadinya pelbagai periwayatan. Jadi teks hadis ada satu saja, cuma jalur periwayatan tu banyak. Itu menjadi punca, jadi banyak sejuta. نعم. فعندنا مثلا أمثلها لكم. Sebagai contoh, kata Syekh, aku bagi contoh. مثلا section إسناد. Sebagai contoh section 12. Section 2. نعم. ليس إذا أردت أن أصل إليه ليس له إلا طريق واحد مثلا. Kita nak pergi section 2 bukan satu jalan saja. هكذا بعض الأحاديث ليس لها إلا طريق واحد إلى النبي صلى الله عليه وسلم. Begitu juga dengan hadis Nabi, bukan hanya satu jalan saja, bahkan banyak jalan. لكن لو أردت أن أذهب إلى section 7 مثلا. Tapi kalau aku nak pergi section 7, قد يكون لها 5 طرق. kemungkinan ada 7 jalan untuk sampai ke situ. وهكذا بعض الأحاديث للنبي لها 5 طرق للوصول إلى النبي صلى الله عليه وسلم. Begitu juga sebagai contoh, hadis Nabi ada 5 jalan. نعم. وكذلك هناك من الأحاديث من لها مثلا 100 طريق. Begitu juga ada hadis-hadis lain ada 100 jalan periwayatan. نعم. فكل طريق يسمى حديثا لوحده مع أن المتن واحد. Jadi setiap periwayatan itu dinamakan sebagai hadis sekalipun ada satu teks hadis saja. حتى لا تستغربوا من كلمة مليون حديث. Supaya kita tidak pelik kenapa ada sejuta hadis. هذا المقصود بمليون حديث. Maksud melihat hadis tadi adalah banyak periwayatan. فالإمام أحمد رضي الله عنه ألف كتابا سماه المسند. Jadi Imam Ahmad telah menghasilkan penulisan yang bernama Musnad. ومعنى الإسناد أن يسند كل حديث إلى راويه. Maksud isnad iaitu orang yang menyandarkan diri dia kepada perawi hadis tersebut. فجاء بالأحاديث التي رواها أبو بكر عن النبي فجمعها في جزء فسمي مسند أبي بكر. Jadi hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Bakar dihimpunkan kemudian dijadikan juzuk yang bernama Musnad Abu Bakar. وجاء بالأحاديث التي رواها عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ووضعها في جزء فسمي مسند عمر. Begitu juga hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar maka dihimpunkan semua sekali kemudian diletakkan dalam satu juzuk bernama Musnad Sayyidina Umar. وهكذا فعل مع كل الصحابة من المهاجرين والأنصار ممن رووا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. Jadi begitulah yang dilakukan oleh Imam Ahmad pada semua sahabat yang lain dari kalangan Muhajirin dan Ansar yang meriwayatkan hadis Nabi. من جملة هذه المسانيد مسند جابر بن عبد الله. Di antara himpunan musnad ini ada satu musnad yaitu Musnad Jabir bin Abdullah. مسند جابر بن عبد الله رضي الله عنهما حوى من الأحاديث. Musnad Jabir radhiyallahu anhuma dia ada حوى من الأحاديث 1540 حديثا. 1540 حديثا. Yang terhimpun dalam dia 1500 lebih hadis. 1540 حديثا رواها عن النبي صلى الله عليه وسلم. Yaitu sebanyak bila 1540 hadis yang diriwayatkan Jabir dari Nabi SAW. إذن هو من محدثي الصحابة. Jadi beliau Jabir dari sebesar-besar para sahabat muhaddisin sahabat. طبعا هذه الأحاديث لم يسمعها كلها من النبي صلى الله عليه وسلم. Tapi hadis
tadi bukan semua yang didengari oleh Sayyidina Jabir. فقد سمع كثيرا منها من بقية من أصحاب النبي الكبار الذين ذكرنا أسماءهم. Yang mana sebahagiannya dia ada mendengar daripada sahabat-sahabat Nabi yang lain. فبينه وبين النبي صحابي. Jadi dia ada hadis beliau, di antara Nabi dengan beliau ada satu periwayatan sahabat. كان سيدنا جابر بن عبد الله من الصفات التي عرف بها. Jadi tanda-tanda kelakuan ataupun gelagat-gelagat Sayyidina Jabir yang diketahui ramai sahabat, له عمامة بيضاء, iaitu beliau suka memakai serban putih. يرخي عزبة بين كتفيه كما ألبسها أنا. Dan dia di serban dia ada ekor di tengah-tengah. نعم وهذا ورد أنه من لباس الملائكة حين جاءوا لنصرة المسلمين يوم بدر. Jadi serban tersebut ialah yang dipakai ataupun serban ini adalah cara yang dipakai oleh malaikat yang datang menolong peperangan Badar. توفي سيدنا جابر بن عبد الله سنة 78 للهجرة. Jadi Sayyidina Jabir ini telah wafat pada tahun 78 Hijrah. نعم. وقد عمر طويلا. Yang mana dia telah menjadi orang yang berumur panjang. فقد عاش 94 سنة. Iaitu dalam tempoh hidup beliau sebanyak 94 tahun umurnya. نعم. وقيل أنه آخر من توفي في المدينة المنورة من الصحابة، لكن هذا الكلام ليس صحيحا. Menyatakan beliau ialah sahabat yang terakhir meninggal di Madinah Munawwarah, tapi perkataan tersebut tidak tepat. ودفن في البقيع. Dan dikebumikan di tanah kuburan Baqi'. رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه. Radhiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu wa ardhah. نعم. وإن شاء الله ربي بسيرته العطرة يجعله شافعا لنا يوم القيامة. Mudah-mudahan kita telah menceritakan sikit sebanyak tentang biografi beliau ini. Allah menjadikan punca ataupun sebab untuk kita mendapat syafaat di akhirat sana insya-Allah. بالحقيقة أيها الإخوة بسيرة هؤلاء الرجال، realitinya biografi sahabat-sahabat Nabi ini, إن الواحد منا يعني يشد همته للعبادة أكثر. supaya apabila kita mendengar, kita ni lebih bersemangat untuk beribadah kepada Allah. ويشد همته لطلب العلم أكثر. Dan supaya apabila kita mendengar kisah-kisah mereka ini, kita ni lebih lagi untuk belajar. يعني حين نسمع أن هذا الرجل هذا الإمام هذا الصحابي الجليل يحفظ هذه الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. Apabila kita mendengar bagaimana beliau sahabat Nabi sungguh-sungguh dalam menghafal hadis Nabi, ننظر إلى بعضنا فنستغرب أحوالنا. kadang-kadang kita rasa pelik di antara kita tentang keadaan hal ehwal keadaan kita, خصوصا طالب العلم. terutamanya penuntut ilmu. أنا أقول دائما طالب علم لا يحفظ 1000 حديثا عن رسول الله هذا ليس طالب علم. Saya kata belajar agama yang tak menghafal 1000 hadis tak dinamakan sebagai belajar agama. حقيقة أنا لا أنسى. Ini realiti. وأمره سهل جدا أن تحفظ 1000 حديث. Sebenarnya nak menghafal hadis ni mudah saja. خلال 2 تستطيع أن تحفظ 1000 حديث. Kita boleh ambil tempoh 2 tahun saja بكل سهولة. dengan mudah. فطالب علم لا يحفظ أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم 1000 حديث، نقول كيف هذا طالب علم؟ Kadang-kadang kita memikir macam mana pelajar agama dia tak boleh menghafal 1000 hadis. أنا أتكلم عن العجائز أمثال حاجي حارس. Kita bukan nak cerita tentang keadaan orang-orang warga emas ni. Orang warga emas macam Haji Haris. نعم. أتكلم عن الشباب. Kita menceritakan bagaimana orang muda. حقيقة أيها الإخوة لينظر كل واحد منا إلى نفسه. Jadi realitinya kita kena tengok pada diri kita. ليست المسألة في الحفظ. Bukan masalah pada penghafalan. يعني كل واحد يسأل نفسه أنا ماذا قدمت للإسلام؟ Kita kena bertanya, apakah yang kita khidmatkan untuk Islam? يعني صار عمري 50 Umur kita dah 50, 60 60, 70 70. أظن بعضنا من بلغ 80. Mungkin ada di kalangan kita yang ada umur yang umur dah mencapai 80. أظن حاجي حارس من 90. Mungkin Haji Haris 90 umur. طيب ماذا قدمت للإسلام؟ Jadi apa yang kita telah datangkan untuk Islam?
كل واحد يسأل نفسه أنا ماذا فعلت؟ Semua kita tanyakan diri sendiri apa yang kita buat. قد يأتيني وأحدكم يقول نحن أعاجم لسنا عربا. Mungkin kadang-kadang kita nak ngelak begitu, kita kata kita ni bukan orang Arab. Macam mana nak hafal? ما نعرف شيئا عن الإسلام جيدا. Kita tak kenal Islam pun banyak sangat macam orang Arab. هذا كلام غير مقبول. Jadi perkataan tersebut tak boleh diterima. لأن أغلب أئمة المسلمين هم من الأعاجم ليسوا من العرب. Sebab kebanyakan ulama-ulama besar Islam, kebanyakan mereka non Arab. الإمام البخاري من بخارى. Imam Bukhari orang Bukhara. الإمام مسلم من نيسابور. Imam Muslim daripada daerah Naisabur di negeri Iran. أبو داود من إيران السجستاني. Abu Dawud daripada negeri Iran, Sijistan. الترمذي سنن الترمذي من ترمز. Imam Tirmizi pun daripada Tirmiz. نعم. النسائي كذلك ليس من العرب. Imam Nasai pun bukan orang Arab. وابن ماجه ليس من العرب. Ibnu Majah pun bukan orang Arab. وصاحب تفسير القرطبي ليس من العرب. Imam Qurtubi pun bukan orang Arab. عجيب. كل هؤلاء أئمة. سيبويه إمام اللغة العربية ليس من العرب. Imam Sibawai cendekiawan ataupun إمام اللغة العربية. imam ataupun cendekiawan bahasa Arab, yakni sastrawan Arab, imam sastra Arab bukan Arab. ليسوا من العرب. Bukan orang Arab. كثير من أئمة المسلمين ليسوا من العرب. Ramai daripada ulama-ulama Islam yang besar-besar bukan daripada golongan Arab. فليست المسألة أن هذا عربي وهذا أعجمي. Jadi bukan masalah Arab ataupun tidak. المسألة أين مبدأي أنا في التعامل في خدمة دين الله. Persoalannya ialah di mana permulaan kita untuk membantu Islam. هنا المشكلة. إذا لم تكن عندك الهمة والنية فلو بلغت من العمر عمر نوح 1000 عام لن تقدم شيئا للإسلام. Itulah yang kita kena persoalkan. Kita kena tengok keadaan diri kita. Walaupun hidup 1000 tahun macam umur Nabi Nuh, kalau kita tak fikirkan keadaan Islam, memang kita akan duduk saja. فلا بد أيها الإخوة كل واحد منا أن يدرك نفسه. Jadi kita tak dapat tidak, kita kena bersungguh-sungguh dalam membantu Islam. أن يقدم شيئا لهذا الدين. Kita datangkan sesuatu yang terbaik untuk agama. إن لم تكن من أهل العلم Kalau kita tak jadi ulama, فكنت من أهل المال dan kita ni jadi dari golongan hartawan, فلتكن داعية إلى الله بمالك. Jadi kita sebagai hartawan datangkan kebaikan untuk agama daripada harta kita. أن تكفل مدرسة Kita bantu sekolah-sekolah تعلم القرآن، yang mengajar Al-Quran, تعلم الحديث، yang mengajar hadis, أن تنشئ مدرسة لعلم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ataupun kita bina satu madrasah yang mengajar ilmu hadis, وأن تختار لها الأساتذة الأكفاء، dan kita mencari guru-guru yang berkelayakan. تفعل ذلك لله. Kita buat tadi lillah, ليحشرك يوم القيامة مع النبي أمامه. supaya besok hari kiamat kita akan bangkit bersama dengan Nabi. أذكر لكم هذه القصة Ada satu kisah التي سمعتها من رجل من كبار علماء الشام. yang mana kata Syekh aku dengar daripada sebesar-besar ulama Syria. أذكرها بعد الأذان. InsyaAllah kita akan sebut bahasa.